Salam. Mundi azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Jalla wa ala dengan perkenan limpah kurnia Allah. Sekali lagi kita dapat berjumpa untuk sama-sama kita baca dan cuba fahamkan serta amalkan apa yang ditulis dan dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melalui kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, adab pembaca Al-Quran. Kita sampai ke surat 35. Dalam kuliah yang lepas kita bincangkan tentang beradab ketika berhadapan dengan guru. Telah didatangkan hadis Nabi SAW berkaitan perkara tersebut. Beradab ketika di dalam majlis dengan guru. Seterusnya, menghormati waktu guru. Dan malam ini kita sambung adab-adab yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah, belajar dengan bersungguh-sungguh. Tuan-tuan, tajuk belajar bersungguh-sungguh ni satu dunia seluruh, bukan kata orang Islam saja. Seluruh ketamadunan manusia dia ada kesepakatan bahawasanya kalau belajar dia kena bersungguh-sungguh. Kalau belajar culas, belajar main-main, memang tak dapat. Tak kiralah kita belajar secara rasmi ataupun belajar secara tak rasmi, tetap kena ada kesungguhan. Sehingga kan terkenal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menulis syairnya berkaitan dengan perjuangan menuntut ilmu, tentang kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Dia kesungguhan itu untuk kita mendapat ilmu, kesungguhan itu untuk kita mendapat keberkatan ilmu, kesungguhan itu untuk kita mendapat pahala kerana berusaha mentaati Allah, dapat belakang. Kemudian untuk kata faham kata pun tidak, itu cerita kedua dah. Ada orang dia bersungguh tapi lambat nak tangkap, tak upaya lah nak kata kan. Ada orang dia belajar bersungguh dah tapi dia tak apa nak boleh yang tu, pasal bukan bidang yang dia boleh cepat faham. Tak apalah, yang dia tak dapat tu satu perkara, tapi kesungguhan itu dapat pahala. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita dan juga sesiapa saja berkaitan dengan ilmu. Baik, kata Al-Imam An-Nawawi, antara adab yang sangat ditekankan bagi pelajar ialah dia perlu belajar bersungguh-sungguh, konsisten dengan cara ini setiap waktu yang mampu dikerjakannya. Maknanya setiap kali belajar kena bersungguh, tidak berpada dengan yang sedikit padahal dia mampu mendapatkan yang banyak. Ini kena sukat untuk diri masing-masing. Ada orang dia sebenarnya dia boleh absorb banyak, dia boleh belajar banyak, masa dia ada, otaknya cerdas, dia tak padan dengan sikit sudahlah, yang lain tak apalah, dia kira alai-balai saja, tak padan, itu tak kena dengan adab. Tapi ada orang yang dia tak boleh banyak, mai kalau kata mengaji setengah jam, sekali dia mula benih dah, dia mula rasa nak termuntah lah, dia mula jadi bengong ke apa ke. Jadi macam tu dia tekan mana yang ada ya. Dan ini sebenarnya berbeza-beza
antara setiap manusia. Pasal tu dia tidak diwajibkan sama-sama kata, tak. Dia termasuk dalam adab dan dia berbeza-beza antara setiap orang berdasarkan kepada kemampuan individu tersebut. Jadi adab bagi orang yang mampu belajar banyak, dia kena belajar banyak. Kalau tak mampu, takat mana yang ada. Kadang duk terang pun dia faham pun. Kalau suruh ulang balik pakai dak dah, kan? Tak payahlah nak buat macam mana. Dah memang takat tu je. Yang berikutnya ialah tidak memberatkan dirinya dengan sesuatu yang dia tidak mampu, kerana khawatir bosan dan apa yang diperolehnya menjadi sia-sia. Ini satu lagi adab, iaitu kita tak boleh over push diri. Hak mana boleh pi, takat tu, supaya boleh faham, supaya boleh hadam dan supaya boleh amalkan. Mana yang lebih yang kita tak mampu, tak payah buat. Pasal tu, kalau kita baca tengok perkataan para ulama berkaitan dengan ilmu yang dipanggil ilmu kalam dan ilmu falsafah, kita tak nafikan ada pro dan kontra di kalangan ulama yang tolak setolak-tolaknya 100%, tak boleh langsung. Satu bahagian yang mengagung-agungkan sangat sampai dah tak ada ilmu melainkan mesti nak kena lalu ilmu kalam, baru dia rasa hebat, baru dia rasa bangga. Tu dah satu puak pula. Tapi ada puak yang pertengahan di kalangan ulama yang meletakkan bahawasanya ilmu falsafah, ilmu kalam ini dia termasuk di dalam riadah akal. Riadah akal, makna akal kita tu dia pusing. Tapi jangan salah sangka, pasal bila ditakrifkan ilmu falsafah, kalau ikut takrifan yang kita katakan tradisional sikit, yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali umpamanya, ilmu al-falsafah tu dia terbahagi kepada beberapa ilmu. Yang pertama, yang muqaddimah dia dipanggil ilmu logik, ilmu mantik. Yang kedua, dia ada ilmu matematik. Matematik yang kita dah belajar tu, itu ialah cabang ilmu falsafah kalau ikutkan pembahagian zaman Al-Ghazali dan zaman sebelum daripadanya. Yang ketiga dipanggil ilmu fizik. Kita belajar fizik dalam sains, kan? Dalam pembahagian tradisional zaman dulu, zaman Al-Imam Al-Ghazali dan sebelumnya, dia fizik duduk dalam falsafah, fizik. Dan yang keempat dipanggil ilmu metafizik, al-ilahiyat. Para ulama sebutkan hak pertama ni, kalau kata ada sebagai ulama seperti siapa saya nak, Ibnu Salah atau sebagainya, dia mengharamkan ilmu logik ni. Tapi kena faham suasana dia tu, bila haram tu pasal orang menjadikan mukaddimah ilmu segala-galanya di situ, sampai ialah keterlaluan mengagungkan benda tu, dia membawa kepada mudarat, meninggalkan ilmu syarak. Yang ilmu matematik dan ilmu fizik ini ternyata terbukti dalam kehidupan kita seharian, ini adalah ilmu yang bermanfaat. Tapi bukan semua nak kena kerti pandai pun benda ni. Jadi yang dikatakan riadah akal itu ialah pada dua ni, dan bolehlah kalau nak ambil yang pertama tadi, sekadar otak kita nak pusing. Dan matematik ni memang kalau kita duk rajin buat latihan apa semua, kan, dia memang cepatkan akal kita tu, proses dia. Tak nafi benda tu. Matematik, fizik ni memang pandai lah, kan. Cuma yang menjadi masalah, yang menjadi pertikaian sampai ke tahap mengkafirkan apa macam semua tu, ialah pada cabang ilmu falsafah yang keempat, iaitu metafizik. Pasal ilmu metafizik ini dia membicarakan tentang al-ilahiyat, tentang ketuhanan, tentang an-nubuwat, kenabian, tentang as-sam'iyat, benda-benda wahyu, benda-benda ghaib. Yang mana kalau yang tu digunakan berdasarkan kepada ilmu mantik, ilmu logik ni, maka banyak nas Al-Quran yang ditinggalkan.
yang dilanggar, yang diselisihkan. Jadi kerana itu yang menjadi pertikaian para ulama dalam bab ilmu falsafah ialah pada ilahiyat tu, tanpa dinafikan sebahagian daripada kajian itu menepati nas Al-Quran dan hadis. Adalah, bukanlah kita tolak 100%, tapi adalah sebahagian kajian tu yang ada, tapi banyak yang bercanggah tu sangat banyak. Jadi itu yang menjadi perbahasan dan perbalahan di kalangan ulama satu ketika dulu. Nak patah balik kepada kita tadi ialah dari sudut kalau orang tu dia ilmu, kita kata mengaji Quran pun tak reti, duk sibuk nak pergi mengaji falsafah bagai. Tak, kalau mengaji matematik, sains tadi ni tak apalah itu. Dia duk pergi mengaji ilmu falsafah, metafizik apa semua kan, duk mengaji benda pelik-pelik, teori apa nama, konspirasi maknanya apa semua. Quran membaca terabak lagi. Pergi mengaji Quran tu, cuba faham Quran tu kan, priority. Tapi kalau yang tu dia boleh, dah bukan kata belajar tu mesti nak kena jadi mahir, nak kena pakat duk beratok pergi bertanding apa tilawah Quran perasaan ni, dah bukan semua nak boleh macam tu. Sekurang-kurangnya dia lepas pada diri dia untuk dia baca. Kalau dia lelaki, usah untuk dia jadi imam kepada keluarga dia. Jangan sampai baca pun terabak. Fatihah pun 7 saat. Jangan sampai macam tu. Jadi ini antara adab bila belajar. Bila kita bersungguh-sungguh, salah satu tanda kesungguhan itu ialah bila kita terhati memilih priority, memilih satu sukat kemampuan, yang keduanya ialah mendahulukan apa yang patut didahulukan. Kalau dah sampai kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah umpamanya, dia kata mana kalau dia dah mahir benda tu sampai satu level, duk mandor macam tu kan, dia ceburkan bidang yang berikut, dia panggil riadah akal tadi ni, sahaja akal tu nak bagi pusing. Yang tu kita kata extra effort dia. Baik. Pasal apa yang Al-Imam An-Nawawi tekankan perkara ni? Pasal dia tak mau ilmu yang asas, ilmu yang terah tentang Al-Quran tu kita tak dapat, benda hak yang lain-lain tu kita pulun, dan sekali hak ni tak ada, hak ni pun tak berkuasai, akhirnya semua menjadi sia-sia. Jadi hal ini berbeza menurut keadaan dan manusia yang pelbagai. Sekali lagi kita tekankan, hukum ni dia tak seragam untuk semua mesti macam tu, tak. Lain orang, lain kemampuan dia. Lain orang, lain kemahiran dia. Ada orang kecenderungan dia yang tu yang ni, tak apa. Jadi kalau ada orang tu dia pakainya di bidang apa? Bidang kewangan Islam. Itu bidang dia. Ada orang di bidang tu dia tak pandai, di bidang lain dia pandai. Jadi ini sebenarnya ada perbezaan pada kemampuan manusia yang kita tak boleh nak borong semua orang mesti sama. Yang mak kata ustaz semua mesti nak kena tahu. Tak. Nama kata ustaz daripada jadi imam solat mau kena pergi talqin mayat, dia kena mau jadi tukang jampi sekali mau boleh. Teruk macam tu. Bukan semua orang dapat benda-benda yang macam tu. Baik. Jadi kerana itu ini dipanggil memahami kemampuan ini dipanggil fiqh. Kita faham diri kita. Dan kalau sebagai mak ayah umpamanya, ini juga satu benda yang penting untuk kita faham anak kita tu. Kemana kemampuan dia, kemana minatnya. Yang perlu ialah dorongan dan lorongan. Jangan pergi paksa anak tu sampai benda hak dia tak minat pun nak kena pergi buat. Dia tak mampu, pergi perah juga nak buat yang tu. Dia selera. Kena bagi yang dia minat, yang dia mampu. Kalau anak tu jenis anak yang baik, yang taat, kadang-kadang diikut je sampai level mana. Dan dia dah besar apa semua, okey, sekarang ni dia dah independen, mak ayah tak jadi set, dia buat dia sendiri lah. Kalau ada yang taat tak apalah macam tu. Kalau dia memberontak kan. Jadi benda-benda yang macam ni sebenarnya ialah adab seharian kehidupan kita. Itu yang penting. Baik. Dan kalau kita boleh faham juga di sini peri pentingnya yang dipanggil sebagai priority, kefahaman tentang keperluan dan keutamaan. Dalam satu keluarga kita, siapa yang tak ada, dan berderet semua 4 orang doktor dalam tu, pulun semua nak kena jadi doktor, tak payah kot ada nak kena jadi farmasis ke kan, ada yang kena buat kerja biotech ke apa ke, tukarlah bidang. Kadang-kadang sebagian family dia cakap obses kan,
Dia tok semua nak kena jadi sama macam dia. Adalah kepelbagaian dalam hidup ni, barulah hidup ni meriah sikit. Ni semua sama, ya kan? Baik, seterusnya. Apabila dia hadir ke majlis gurunya, namun guru itu tiada, dia hendaklah menunggunya dan terus berada di pintu majlis. Ini adab. Tapi ini suasana dalam keadaan macam ni lah kan. Kalau kita mengaji di sekolah, di kelas ke apakah, tentu keadaannya mungkin berbeza kalau yang tempat-tempat yang rasmi tu. Tapi kalau kalau kelas biasa pun nak tunggu guru mai kan, sampai-sampai guru tak ada lagi, tunggu dulu lah. Itu adabnya. Janganlah dia, yang ni pelajar tadi, mengabaikan peranannya, melainkan dia takut gurunya tidak sukakan perkara tersebut. Apabila dia tahu situasi untuk memperdengarkan bacaan kepada gurunya hanya pada waktu tertentu dan tidak memperdengarkannya pada waktu yang lain. Dalam bab belajar Al-Quran, dia ada beberapa step, beberapa kita panggil langkah. Yang pertama, belajar baca dulu. Lepas belajar baca tu dipanggil talaqi musyafahah, kan? Talaqi maknanya kita mendengar bacaan daripada guru dan kita bacakan balik depan guru. Baca. Lepas baca barangkali ada setengah-setengah tu perlukan kepada hafalan, dia kena hafal. Bila lepas mahir baca ataupun dia sudah mula menghafal, dia ada satu proses lagi yang dipanggil tasmi'. Tasmi' ni maknanya memperdengarkan bacaan atau hafalan kepada guru tadi. Kalau bacaan buka Quran lah, kalau hafal tutuplah Quran tu, baca, memperdengarkan. Tujuan guru tadi, tujuan bagi tu untuk guru semak balik kesalahan. Proses ni orang malas nak buat. Kalau tuan-tuan kelas mengaji Quran di masjid kan, tang baca belajar ramai-ramai semua mau. Tang hukum semua boleh baca, boleh belajar lah, kita kata penin pun tak apa dia belajar. Bila mai tang tasmi' suruh ulang dengar baca, selera dia tak mau. Kata apa, kami tua lah, malu lah. Yelah, masa muda tak belajar, dah lanjut usia baru nak belajar. Benda tu dia rezeki lah Allah Ta'ala bagi. Kalau kira pada hujung usia tu sedan lagi patah balik minat nak belajar Quran, syukur rahmat banyak dah tu, terus lah. Nak malu apa belajar? Tambah kalau yang semua sama gagal, semua sama-sama tak pernah erti kan, apa nak malu? Gebang cerita lucah kat kedai boleh, tak malu pun. Sembang cerita, sebarkan cerita palsu politik ke apakah, sama-sama kawan tak malu pun hak tu. Kan kadang sembang benda merapu apa semua boleh pula. Tasmi' Quran depan orang tak mau. Itu antara kita panggil inferior lah, rendah rasa, rendah jiwa pada orang. Benda tu sebenarnya termasuk dalam bisikan syaitan. Kena duduk dengar. Dan bila kita tasmi' dengan guru ni, kadang-kadang itulah kita kata baca biasa boleh, main depan ustaz baca hilang tu. Biasalah benda tu, ketang. Memang ketang punya. Tu imam hak mengajak yang apa nama jadi imam di masjid punya lama, bila pejabat agama mai panggil tasmi' dengan guru dia kan, selerak lari pun ada, menakut. Ketang tu kata. Tapi jangan apa nama, jangan sampai sabar kalau kat masjid. Dia imam lama. Contohnya tu kan. Jadi adabnya bila belajar Al-Quran, dia kena memperdengarkan. Yang ditekankan oleh Al-Imam Nawawi ialah timing itu. Kadang-kadang kalau kita boleh imaginekan orang yang dah datang nak pergi dengar kat guru dia bacaan Quran dia, timing tu tak sesuai. Jadi dia kena raikan waktu guru tu tadi, timing mana yang sesuai. Dia guru Quran ni tak tahu nak kata, kadang jenis mengantuk tau, dengar start tasmi' budak lena dulu, jenuh nak kena ulang balik. Jadi dia ke timing tu nak kena jaga. Baik, sekiranya dia mendapati guru sedang tidur atau sibuk dengan suatu urusan penting, janganlah meminta izin untuk belajar, tetapi bersabarlah sehingga dia terjaga dan lapang atau dia boleh beredar. Namun bersabar itu lebih utama, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan para sahabat yang lain. Ini adab yang berikutnya, kita kena faham situasi dia macam mana. Kalau yang belajar tu adalah kelas umum atau kita nak pergi ke rumah dia ke apakah, guru tu dah tengah lena,
Takkan nak pergi kejut Ustaz nak main dengar baca Quran boleh tak? Kau tu tengah lena Ustaz. Ataupun dia ada urusan yang lain, kena railah suasana yang macam tu. Jadi jangan minta izin untuk belajar dalam keadaan dia tengah sibuk atau macam tu. Tapi kalau kes ni berlaku di sekolah tu ada timetable dia. Time tu memang time ustaz tu masuk kelas, dia pergi lena. Tu jangan buat macam ni. Dia kena, anak murid kena pergi kejut lah. Dia time free kan, free kalau daripada duduk sembang berapa, letak pula kuyuk setengah-setengah tu pergi kuyuk kat surau ke apa kan. Anak murid pergi cari, ketuk pintu, ustaz nak masuk ustaz ni. Tak apa, yang tu kena kejut pasal memang tanggungjawab dia masuk kelas. Yang tu dia tak boleh pakai ni. Yang ni untuk situasi yang lain, situasi bukan terikat dengan jadual waktu sekolah ke kelas ke. Dia ada adab dia, jangan kejut, melainkan supaya dia bersedia untuk mendengar bacaan murid. Tapi kalau dalam peringkat sekolah ke ataupun di universiti ke apa kan, memang time dia kena masuk, yang tu kena bagi tahu lah, maklumkan sekarang dah masuk waktu, minta ustaz kami tunggu di kelas lah, macam tu kan. Sama juga macam kelas umum macam ni kan. Kadang-kadang ada kes baru ni jadi, tengah duduk tunggu ni semua nak kuliah, mula kuliah, mai satu orang datang dari tang ni, dia punya tanya soalan tu, ya Allah tak boleh nak selesai, orang lain tak usah lah. Tanya kita sabar saat kita bagi habis kuliah, tak nak tanya lah juga. Itu tanda tidak ada adab. Nak suruh duduk sekali dah riau pula kan. Jadi itu tanda tak ada adab. Dia kena raih suasana orang juga. Orang lain tengah tunggu nak mengaji, tiba pulun tentang seorang aja kan. Baik. Dan ini berlaku di kalangan sahabat. Adab sahabat bila Ibn Abbas dan sebagainya menampak Nabi tengah sibuk sebagainya, dia tak ganggu Nabi. Bila Nabi lapang, dia akan minta izin daripada Nabi. Seterusnya, seorang pelajar hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk mengingati Al-Quran dalam waktu lapang. Waktu lapang dia kena ingat Quran, sama ada dengan hafalan ataupun murajaah, mengulang kaji. Itu kalau orang yang hafal Quran ni, dia ada satu sistem lagi dipanggil murajaah. Dia kena ulang Quran. Kalau tak ulang memang dia lupa. Bukan kata Quran saja, Al-Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu bagaikan unta liar. Ilmu Al-Imam Syafi'i kalau dia sifatkan ilmu sebagaikan unta, yang mengikatnya ialah penulisan. Nak ikat ilmu dengan mencatat. Itu cara Imam Syafi'i lah. Kemudian bila lagi untuk mengingati Quran ni, ketika cergas, keadaan tubuh badan yang kuat, fikiran yang cerdas, dan kurangnya perkara-perkara yang mendatangkan kesibukan sebelum datangnya pelbagai halangan yang melemahkan semangat dan mendapat kedudukan yang tinggi. Itu yang lain. Baik, ini maksudnya bila untuk kita mengulang kaji Al-Quran, bukan kata Quran saja, semua ilmu yang lain ini kita buat time kita tengah larat, time kita tengah cerdas, fikiran kita tengah segar. Kalau time kita tengah lapang, tak boleh nak concentrate, yang tu susah. Jadi dari sudut adab menuntut ilmunya, jangan ada gangguan lapar, gangguan nak perut, nak pergi bilik air, gangguan ada emergency yang ni, dia akan hilang fokus. Jadi Quran dia perlukan fokus. Maka itu adabnya. Dan bukan takat itu saja, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam buat satu panduan umum kan. Kalau tuan-tuan baca hadis tentang ightanim khamsan qabla khamsin, rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Maknanya bukan takat untuk menuntut ilmu, untuk semua bentuk kebajikan, perkara ma'ruf, Nabi kata rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa muda sebelum tua, masa lapang sebelum sibuk, masa sihat sebelum sakit, lagi apa? Masa hidup, masa kaya sebelum miskin, dan masa hidup sebelum mati. Itu guide umum, panduan umum yang Nabi bagi untuk kita melakukan ibadah. Jangan tangguh, jangan tunggu masa nanti, masa itu mencemburui kita. Hari ini kita lapang, bila kita tangguh, memang kita takut tak jumpa dah. Orang-orang yang kata nanti tunggu aku pencen lah, tunggu aku yang miskin, baru nak buat ibadat, baru nak baik, baru nak pergi mengaji,
Bila sampai masa cukup pencen, siapa pun tak larat, nak main masjid pun dah tak boleh kan? Jadi mentara dah, kita jalan dulu, apa yang ada buat dulu segala kebaikan. Dan seterusnya yang Al-Imam Nawawi sebutkan sini ialah mendapat kedudukan tinggi. Mendapat kedudukan tinggi ini merupakan salah satu daripada halangan menuntut ilmu. Tuan-tuan cuba fikir, ini Imam Nawawi sebut ni lebih atau tahun dulu ni. Mendapat kedudukan tinggi itu dia menghalang untuk menuntut ilmu. Bukanlah kata halang maknanya langsung tak ada, tapi dia salah satu daripada halangan bagi seseorang itu untuk menuntut ilmu. Orang dah sampai tahap jadi pemimpin negara apa semua, ada mau duduk dalam majlis umum macam ni? Ada jumpa? Jarang jumpa lah, bukan tak ada, tapi masa dia tak sama. Masa dia tak sama. Dia ada dua benda. Satunya ialah kerana kesibukan tugas dan tanggungjawab yang menyebabkan dia tak ada masa lapang supaya orang lain. Orang lain mentara nak tunggu maghrib isya tu boleh mentara daripada balik rumah kena beli tiak dengan bini, baik duduk masjid dan mengaji saat. Yang mana dapatlah. Kalau kau tu dia pemimpin, tak kira lah pemimpin negara ke pemimpin masyarakat, maka time-time tu lah mungkin habuan nak rehat saat lagi lepas dia mesyuarat, direct mesyuarat pula. Online tu yang online yang ni, kerja dia pula nak kena urus yang tu yang ni. Itu kesibukan yang pertama. Yang kedua, bila sampai ke tahap level manusia, dia satu tahap, dia ada satu ego. Itu satu benda lagi yang tak boleh tak boleh nak nafi. Bila tuan-tuan sampai satu maqam, satu martabat yang tinggi, wah kira leceh lah aku nak pergi duduk mengaji ustaz tu, mengajar apa barang kata-kata. Dia akan jadi macam tu. Kalau nak dengar pun dia mau dengar orang yang sama level ataupun tinggi sikit lagi, katakan ayah bawah-bawah sikit, tak main lah benda tu. Benda tu memang akan dilalui. Kita tuan-tuan, kita duduk kutuk orang belah atas kan, ayah pegang jawatan, pasal kita tak duduk tempat tu. Dapat cangkuk je satu jawatan nak besar, orang lain dapat yang kecil je, tempat kecil je. Orang nasihat ke, orang habak ke, apa ke, dia boleh lalu kot tu, keluar kot ni. Adalah kot beberapa orang yang Allah Ta'ala rahmati, yang mendengar nasihat orang lain apa semua, adalah. Tapi yang ramainya orang main terang-terang, oh yang tu saya tahu, oh sekali orang ni cadang, tak apa, itu saya tahu, ya this one I know. Sampai orang kenal Mr. I know. Semua orang cadang semua dia tahu. Last sekali siapa pun tak mau habaq. Realiti bila berlaku macam tu. Saya ada seorang sahabat, bila cerita sembang-sembang, dia kata pengajar Rashid, dia kata benda tu tak boleh nafi. Dia kata tinggal kita ada iman sikit je, mengaji dan kita iman sikit. Kalau tidak, dia kata memang lupa diri. Dia kata pegang jawatan ni dia kata dia tunjuk 2-3 orang pekerja dia kan, yang ni hari-hari duk kena marah ni. Dia kata pasal dia rasa dia besar, atau pekerja dia. Dan dia cerita tu, dia sendiri mengaku kalau tak sabit mengaji ada agama, mungkin lagi teruk dia kata perangai. Orang boleh lupa dengan kedudukan, pangkat, gelaran, semua menyebabkan orang boleh lupa. Tiba-tiba nak suruh datang mengaji, tambah suruh duduk dengar pula baca Quran, duduk kalau macam kita sini tak ada amalkan benda macam tu kan. Kalau tuan-tuan pergi setengah-setengah banyak negara yang lain, satu contoh Masjid Nabi umpamanya di Madinah tu, boleh kata banyak tiang ada orang tua duduk dalam tu, dia ni kiranya duduk siapa-siapa mai baca Quran dia betulkan. Tak ada orang besar-besar mai duduk saat dengar nak tolong baca, tak ada. Jemaah umrah haji hak yang biasa-biasa ni ada rumah duduk. Orang lain yang tinggi sikit tak ada. Nama kata ustaz-ustaz pun segan nak doa. Saat pergi baca pun salah, malu ke orang. Padahal duduk sana tu bukan ada orang kenal pun. Pergi tempat tak ada siapa-siapa kan, kita pun baca dengar, barulah betul kan. Itu maksudnya kedudukan. Jadi kita kata dua faktor. Kalau yang faktor yang kita husnuzannya faktor kesibukan, tak payah dah. Yang kedua yang agak bahaya ialah faktor ego, rasa besar diri. Yang tu kita tak mahu. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tafaqqahu qabla an tusawwadu." Tafaqqahu qabla an tusawwadu. Artinya, faqihlah kamu. Artilah kamu, dalamilah ilmu agama sebelum kamu dilantik sebagai pemimpin.
Ini perkataan Umar Al-Khattab. Apa maksud perkataan Umar ini? Maksudnya, berusahalah dengan seluruh kapasiti kamu ketika kamu masih dipimpin sebelum kamu menjadi pemimpin. Nak suruh reti, nak kena belajar, nak jadi orang alim, biar sebelum menjadi pemimpin. Belajar. Dia ada dua di situ. Kalau ikut fokus tajuk kita ni atas kata dasar kesibukan masa dan tadi ni, masa ataupun kita tak bimbang dah jadi ego, jadi takabur, tak mau belajar pula kan. Dari satu sudut yang lain, menuntut ilmu, faqih, fahamkan agama, dalami betul-betul agama ni sebelum menjadi pemimpin, pasal itu adalah bekalan untuk menjadi pemimpin. Itu adalah bekalan. Jadi kita boleh pandang perkataan Umar Al-Khattab ni pada dua angle yang berbeza, membawa maksud. Baik, kalau kita tengok kepada rentetan penurunan wahyu, ada khilaf ulama tentang susunan ayat-ayat yang diturunkan. Selepas majoriti ataupun jumhur, kita kata sepakat wahyu yang pertama turun ialah Iqra, bacalah. Lepas ayat wahyu yang kedua dan ketiga semua dia khilaf. Salah satu pandangan ulama tentang penurunan wahyu, hak pertama sepakat. Adalah sebenarnya yang masih ada pandangan terpencil yang tak sama. Tapi kita kata majoriti, tuan-tuan pun tahu ayat pertama Iqra kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha mencipta. Seterusnya. Ayat yang kedua kata Al-Khalidi rahimahullah ialah nun wal qalami wama yasturun. Nun dan demi pena dan apa yang ditulis. Pena dan apa yang ditulis. Wahyu yang kedua. Wahyu yang ketiga ialah surah Al-Muzammil, qumil laila ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam melainkan sedikit. Wahyu yang keempat baru Al-Mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir ila akhiril ayat. Bangun dan berikanlah ancaman, berikanlah peringatan dan besarkanlah Tuhanmu. Itu empat. Kita kata khilaf kan? Yang pertama sepakat, yang tiga lagi ni khilaf. Kita ambil pandangan yang kata empat ni. Kata Al-Khalidi rahimahullah, dia kata wahyu yang pertama itu isyarat yang besar tentang bacaan. Bacaan kerana membaca itu ialah pintu gerbang kepada ilmu. Ayat yang pertama, wahyu yang pertama itu menunjukkan Islam ialah agama ilmu, bukan agama taklid bodoh macam tu sampai tak kerti apa langsung. Senang kena tunggang, senang kena muhung, senang kena tipu, senang kena joy. Dah Islam kajak yang tu. Yang pertama ilmu. Wahyu yang kedua tentang apa yang ditulis. Sekali lagi pengukuhan kepada yang pertama, agama ini agama ilmu. Jadi persiapannya ialah persiapan akal, ilmu. Baca, lalu kemudian tulis. Baru dia mai kepada yang ketiga, qumil laila illa qalila. Bangun malam, sepanjang malam tinggalkan sikit, ataupun separuh malam qiyamul lail, separuh malam lagi tidur kan, atau tambah sikit daripada separuh, atau kurang sikit daripada separuh. Warattilil qur'ana tartila, dan baca Al-Quran dengan tartil. Yang tu kata Al-Khalidi, wahyu yang ketiga ni, hak pertama dan kedua ialah persiapan akal. Yang ketiga itu ialah persiapan jiwa dan rohani. Orang yang qiyamul lail jiwanya kuat. Jadi dia ada persiapan akal, mental, intelektual, dia ada persiapan spiritual. Baru dia mai. Yang keempat, pikul tanggungjawab, qum fa'anzir, bangun dan berikan peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, besarkan Tuhanmu, sebarkan Islam, dakwah. Itu step wahyu mengikut salah satu pandangan ulama. Kita tak kata sepakat dah, tapi ini huraian yang diberikan bagaimana persiapan ilmu, persiapan kerohanian, baru turun ke medan
untuk berdakwah. Kembali balik kepada perkataan Umar ini tadi, sebenarnya dia menjurus ke arah itu, tafaqqahu qabla an tusawwadu, bagi faham dalami agama sebelum kamu dilantik menjadi pemimpin. Siapa yang tu? Baik. Kemudian tadi kita kata jugalah, apabila kamu menjadi pemimpin yang dituruti, kamu akan terhalang untuk belajar kerana kedudukanmu menjadi tinggi, kesibukanmu bertambah. Ini poin yang tadi kita sebutkan. Kalau kita dah sibuk, kalau kita dah jadi pemimpin, dia akan jadi penghalang, sukar untuk kita menuntut ilmu. Dan sebenarnya jadi sangat malang kalau ada orang dia jadi pemimpin dan dia tutup pintu untuk belajar. Satunya malang kalau dia tutup pintu untuk belajar agama. Jawatan besar-besar, tinggi-tinggi, grade 54, grade JUSA, ABC apa semua, turun 1, 2, 3 apa semua tu kan, gaji belas ribu, puluh ribu, mereka belajar agama apa pun tak erti. Bila dah sampai tahap yang tu, dia jadi macam segan nak belajar. Dan ada sebahagian bila dia sampai level macam itu, dan tentulah dia punya surrounding kediaman dia bukan duduk masjid tepi jalan lagu ni punya. Depa tentu ada satu depa punya perumahan sendiri, guarded and gated, surau pun punya cantik. Nak panggil ustaz main masuk mengajar tu, itu pun dia kena selected juga. Kemudian nak kata suruh dengar, nak pergi belajar macam tu, susah sebenarnya nak gambarkan. Depa boleh duduk down to earth untuk dengar, untuk duduk talaki depan betul-betulkan bacaan Quran saya. Benda tu sebenarnya kita kata susah pun nak dapat. Tapi kalau dia dah pencin apa semua, ramai yang dia patah balik kan bila dah tak ada jawatan. Pasal kalau kesibukan memang akan menyukarkan kita. Baik, kata An-Nawawi lagi, inilah maksud ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dalamilah ilmu agama sebelum kamu memimpin. Apabila kamu memimpin, tiada lagi jalan untuk mendalami ilmu agama. Ini pesan dia. Baik, seterusnya, menuntut ilmu di awal pagi. Qala al-musannif, seorang pelajar hendaklah bersegera membaca Al-Quran di hadapan gurunya pada awal pagi, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah umatku pada awal pagi mereka. Hadis riwayat Abu Dawud daripada Sakhr Al-Ghamidi. Baik, hadis ini merupakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang keluar berpagi-pagian, sama ada untuk mencari nafkah, bekerja ataupun berkhidmat sukarela ke apakah, ataupun untuk menuntut ilmu. Maknanya dia keluar pagi, bukan keluar tengah hari. Cuma ini norm biasa, norm yang biasa. Ada orang tak apa, dia kata saya memang tak boleh, memang fail pagi, memang tak boleh keluar punya. Pasal apa? Kerja shift malam pukul 3, pukul 5 pagi baru balik. Yang tu kita katakan dia dah tertukar lah norm dia tu kan, nak macam mana? Tapi pagi ni ialah waktu yang sebenarnya waktu yang diberkati. Maka dalam bab menuntut ilmu, Al-Imam Nawawi menggesa untuk orang ni nak baca Quran, nak hafal Quran ke, biar di awal pagi, di waktu pagi, masuk subuh, sebelum subuh ke, atau lepas waktu subuh tu ambil sikit masa untuk Quran. Kalau kata kalut Ustaz nak pergi kerja, kalut baca kalut lah. Orang boleh baca satu muka, kita mungkin boleh baca dua line, jadilah. Kita boleh mungkin mengulang satu surah pendek, bolehlah daripada tak ada apa langsung, untuk kita mendapatkan keberkatan yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan ada anak kan, hak mengaji di SMKA Ulul Albab, Temua tu. Temua apa dia panggil? Model Ulul Albab lah. Tahfiz model Ulul Albab. SMKA boleh kata seluruh Malaysia, setiap negeri ada satu kot yang macam itu. Jadual pelajaran dia pun, jadual waktu mengaji tu memang padat. Dia kena mangkit pagi tu, satgi
Lepas subuh sebelum orang lain pergi masuk kerja, ustaz depa kena mai pula. Jadual ustaz tu luak nom. Bukan masa punchcard pukul 7.30 pukul 8, pukul 6 pagi 6.30 lepas subuh kena duduk dah dengan students. Dengar halaqah tasmi'. Habis yang tu lagi ustaz tu kena balik, ustaz kau ustazah kan dia balik lagi dia main punchcard pula tengah hari ke apakah. Jadual macam tu. Yang penting nak ceritanya ialah untuk sekolah-sekolah yang macam ini depa memang kena susun tak serupa macam sekolah asrama yang lain. Awal pagi tu dah memang ada program dah dengan Quran dengan apa semua. Muhammad tahfiz yang lain pun barangkali lebih kurang macam tu je, yang swasta apa kan. Memang menggunakan waktu pagi tu. Sebelum subuh kan tu, depa dah tunggu dah kan. Jadi siapa-siapa hantar anak pergi mengaji mak tahfiz ni, kalau betul punya tempat, dia memang struggle lah. Pagi nak kena mangkit, nak hafal Quran, duk mengantuk-ngantuk semua tu. Jadi itu kira kalau dia boleh pergi tu, tuan-tuan sebenarnya tuan-tuan telah bagi satu mujahadah yang cukup bagus. Cuma kalau pergi hantar mak tahfiz, bila tanya buat apa? Kali ni kami pergi maulid sana, pergi maulid sini, pergi belajar main gendang saja. Jam. Kalau ada yang pergi hantar mak tahfiz tu, tarik buang, berhenti. Bukan suruh buat kerja tu. Bagilah artis nak main muzik, yang hafal Quran main muzik datang buat apa? Kan? Sibuk tu maulid sana maulid sini. Tu Quran hafal lah juga sikit-sikit. Dah mak tahfiz kau mahat maulid. Tukar nama lah jadi mahat maulid. Mahat Yahanana bagi. Dia punya prioriti tu. Dah nama mak tahfiz, buat cara tahfiz lah. Kalau dia kira nak kami kira memang nak qasidah ya, tukarlah jadi mahat qasidah. Senang cerita, mak bapak pun pilih anak-anak mana nak jadi hero, nak bagi dia boleh qasidah, pergi hantar tentu terus. Nak jadi apa? Pergi qasidah tentu. Senang cerita. Baik, seterusnya. Untuk pelajar dia memelihara bacaan daripada hafazannya dan tidak mengutamakan orang lain bagi mengambil gilirannya. Kerana mengutamakan orang lain dalam perkara taat adalah makruh. Kita utamakan orang lain dalam perkara taat adalah makruh. Ini mana datang ni? Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu dalam perkara kebaikan. Allah suruh kita berlumba. Siapa dulu? Dia bukan jadi kita berjalan sekat, tak apa silalah jalan dulu. Dah bukan yang tu. Allah juga sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu. Suruh cepat. Jadi kena berlumba dalam perkara ketaatan. Kita lumba siapa dulu, bukan kita kira bagi can ke orang lain. Bagi can ke orang lain ni dia dalam keadaan-keadaan yang tertentu, bila kita dalam keadaan pertimbangan yang mana nak satu nak kena buat lebih baik, masa tu barangkali. Tapi asasnya untuk perkara kebajikan kita buat dulu. Maka kerana itu makruh jenis lah ni macam kita tak dapatkan. Kalau tengok surau-surau lama-lama zaman dulu kan bila matang nak tolak jadi imam ni sampai bergulung sejadah-sejadah, siapa pun tak mau jadi imam. Yang tu satu. Dah ada jadi imam tak apa dah. Bila mai yang sah depan lapang boleh pula pisua, silalah sila ke orang lain. Yang tu makruh. Pasal Nabi kata tidak ada langkahan yang lebih baik daripada langkahan orang yang pi untuk memenuhkan saf solat. Maka orang yang makin di ke depan makin besar pahala. Dia pi suruh silalah pergi ke depan, pi suruh orang lain pula. Yang dia duduk stay tang tu. Pasal apa? Yang ni dah tempah daripada 15 tahun dulu sejak jadi sesuatu masjid, tang ni duduk tepi pintu bentang sejadah, tak bergerak mana dah. Jadi serupa unta. Tahu serupa unta? Nabi sebut tentang orang yang tak mau berganjak ni, Nabi kita bagaikan unta. Pasal perangai unta, bila dia parking satu tempat, dia tak berganjak dah. Dia berhenti tang tu, lepas tu dia pi pula pergi mana merata ke, bila dia balik 3-4 bulan lagi tang tu juga. Dia tak lagi tang lain. Itu unta. Dan bukanlah benda tu bukan benda terpuji sebenarnya. Itu perumpamaan nak abang kata teruk lah nampak. Unta tak apalah dia unta. Manusia kalau sembahyang ni saf, semua kena main rapat pergi ke depan, kena lomba. Bila imam kata luruh dan rapatkan saf, luruhkanlah sungguh-sungguh. Yang pergi bagi renggang 14 inci nak apa-apa, bagi rapat terus.
Itu yang Nabi ajar. Kalau orang kata tak apalah, silalah, saya tak mau tu, tak payah. Dia boleh jenis tak apa, silakan, saya tak mau. Ni jenis orang yang dia ada emergency. Dia kata jenis dia punya wuduk sangat terhad, satgi tak tunggu masa saja lah, dia tengah okey, kok tiba-tiba nak tercirik ke apakah, dia ambil tempat belakang, senang nak lari. Yang tu kita cerita special case. Kalau tidak, semua nak kena magi rapat ke depan. Kalau tidak, seperti mana yang disebut oleh An-Nawawi tadi, mengutamakan orang lain dalam perkara taat adalah makruh. Berbeza dalam hal berkaitan kepentingan diri, ia memang digalakkan. Maknanya kalau berkaitan dengan kepentingan diri, kita digalakkan untuk mengutamakan orang lain. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut tentang golongan Ansar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan orang lain, mengutamakan muhajirin daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka itu sendiri ada keperluan. Baik, jadi kena beza. Kalau untuk kepentingan diri, memang digalakkan untuk kita utamakan orang. Nak jamu makan, kita silakan orang lain makan dulu, kita bagi makan ke orang. Ada orang susah, kita bagi. Kita pun ada duit sikit, ada orang tu pun susah, kita tabah, kita utamakan dia. Itu boleh. Baik. Jika guru ada maslahah di sebalik ketindakan mengutamakan seseorang pada waktu tertentu kerana suatu tujuan yang syarak, lalu beliau memerintahkan pelajar tersebut, maka hendaklah menuruti arahannya. Antara perkara yang wajib dilakukan dan sangat perlu dipesan ialah seorang pelajar tidak boleh berhasad terhadap seorang pun daripada teman belajarnya atau orang lain pada suatu kurniaan yang diberikan oleh Allah yang Maha Pemurah kepada mereka. Dia juga tidak boleh berasa ujub dengan diri sendiri pada kelebihan yang diperoleh. Kami telah sebutkan penjelasan tentang hal ini dalam adab-adab seorang guru. Jadi ada dua perangai yang ditegur oleh An-Nawawi sini. Yang pertama, hasad, dengki dengan orang. Jangan dengki dengan nikmat yang orang lain dapat. Jangan petikai nikmat yang orang lain dapat. Kadang-kadang kita jenis bila orang tu dapat, siapa dia dapat? Tak mana, saya memang ada. Dia jadi macam tu. Dengki tekan tu satu benda, persoal. Kadang-kadang ada orang yang lebih buruk daripada tu, dia ambil tindakan pula untuk menghilangkan nikmat yang diperolehi oleh orang lain tu. Itu antara seburuk-buruk benda. Ingat Nabi SAW sebut, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatab. Dengki itu memakan kebaikan seperti mana api memakan kayu api, hilang amalan. Itu satu penyakit. Penyakit yang diri sendiri pula ialah dinamakan penyakit ujub. Dia syok sendiri, dia rasa diri dia hebat, takjub dengan diri sendiri. Mai baca, sedap juga suara aku ni, bagus pula. Dia akan jadi macam tu. Dia bukan nak apa nama riak kat orang apa, tapi dia rasa diri kat diri dia sendiri. Yang tu juga bagaikan anai-anai yang memakan tiang seri. Lama-lama dia akan robohkan iman dan jiwa, akhlak dalam diri kita. Jadi ujub ini termasuk dalam sifat madmumah yang dikeji. Baik, langkah buatnya untuk mengelakkan sifat ujub ialah dia perlu mengingatkan dirinya bahawa dia tidak memperoleh suatu kelebihan hasil daripada kemampuan dan kekuatannya, tetapi ia datang daripada limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh baginya untuk merasa ujub terhadap sesuatu yang dia tidak peloporinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jualah yang memberikan kelebihan itu kepadanya. Kena sentiasa ingat yang ni. Kalau kita ingat, Al-Quran mengajarkan kepada kita perkataan Nabi Sulaiman, bila diberikan keutamaan mendengar, kemampuan memahami bahasa binatang dan sebagainya, hadza min fadli rabbi, ini adalah antara kelebihan daripada kurniaan Tuhanku. Untuk apa? Ashkuru am akfur, sama ada aku bersyukur ataupun aku kufur. Jadi kalau kita ada kelebihan, dia dua aja, sama ada kita nak syukur ataupun kita nak kufur. Kena beringat yang tu. Quran sebutkan perkataan ni. Bila ada orang puji kita, bila ada orang kata apa kat kita, kita kembalikan hadza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan daripada Tuhanku. Dan kenantasa kita tanam dalam diri kita ada perkataan yang Nabi SAW ajarkan, iaitu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah.
Maka cerdik ke kita, alim ke kita, pandai ke kita, segak ke kita, kaya ke kita, hebat ke apa kita ni semua, kalau bukan dengan haul, keupayaan dan kuah, kekuatan daripada Allah, kita tak dapat benda-benda yang macam tu. Itu juga antara doa. Ada hadis Nabi SAW sebutkan tentang orang yang membaca, orang yang menyebut lepas dia makan, dia kata alhamdulillahillazi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Orang yang lepas dia makan, lalu dia kata segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan dengan makanan ini dan merezekikan aku dengannya, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa upaya dan kekuatanku. Siapa baca yang tu, Nabi kata ghufira lahu ghufira min dzambih, diampunkan baginya dosanya. Baca yang tu, Allah Ta'ala ampun dosa. Baik, last sekali. Langkah buatnya bagi buat pelajar tadi untuk mengelakkan sifat hasad pula, ialah dia hendaklah tahu bahawa hikmah Allah Ta'ala telah menetapkan kelebihan ini kepada seseorang. Setiap orang ada hikmah Allah Ta'ala bagi kepada dia. Kenapa orang terdapat macam tu? Kenapa orang dapat macam ini? Itu hikmah daripada Allah Ta'ala. Maka dia tidak seharusnya menidakkannya, tidak boleh membenci suatu hikmah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, serta tidak boleh membenci kelebihan tersebut. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi SAW sebutkan dengki ni cuma boleh pada dua benda, iaitu orang yang Allah berikan kepadanya harta lalu ia menafkahkan di jalan Allah Ta'ala, kita dengki untuk kita tiru yang tu. Yang kedua, orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu kepadanya lalu dia mengajarkan orang lain, kita dengki, kita kena perlu nak belajar sama, pasal kita juga nak dapat pahala belajar dan mengajar yang sama. Wallahu Ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.